Pertama sekali kamu kena tengok dekat keyword dia tu. Pertama yang atas tu nampak tak atas ni? Yang atas ni dinamakan sebagai sandwich. Sandwich. Sandwich soalan lah. Maksudnya kepala soalan. Jadi kepala soalan ni yang paling penting sekali pelajar kena tengok dan ambil tahu. Okay, sebab dekat sini lah dia punya keyword dia kadang-kadang dia hint lah. Dia apa dia bagi kata hint dekat kamu untuk jawab soalan tu. Okay. Selalunya lah. Dia akan memang bagi hint dekat situ dekat atas tu. Okay. Dan dia akan beritahu kalau hint dia tu maksudnya kamu boleh faham lah maksudnya. Kalinya dia akan beritahu kalau gambar berikut berkaitan dengan KB Frozen Trading Sdn Bhd. So maksudnya kamu faham lah tu perniagaan KB Frozen ni maksudnya perniagaan apa ni? Jenis pemilikan apa? Jenis milikan apa? KB Frozen and Trading Sdn Bhd. Jenis milikan apa? Jenis milikan. Syarikat. Syarikat berhad. Syarikat berhad. Jenis milikan apa? Okay. Kan kita ada belajar ada 4 kan? Okay, so yang ini jenis milikan dia adalah syarikat berhad, bawah syarikat sendirian berhad. SDN BHT. Sebab kita ada 2 kan? Berhad dengan syarikat sendirian berhad. Sekejap, cikgu guna yang warna merah lah. Okay. Okay, satu sendirian berhad, satu lagi berhad. Okay, jadi dalam bila kamu jawab soalan, kamu kena tahulah maksudnya tuliskan nota sebelah tu. Okay, untuk setiap soalan tuliskan nota. Supaya kamu tahulah yang tu, oh punya kita soalan ni nak cakap pasal apa. Okay. So ada berhad, sendirian berhad. Walaupun soalan tu dia tak tanya pun jenis milikan. Okay. Tapi sekurang-kurangnya kamu tahulah. Okay, tu jawab soalan tu. Okay. Nyatakan 4 konsep asas perniagaan. Ni yang ditanya. Okay. Konsep asas perniagaan. Jadi konsep asas perniagaan ada berapa konsep asas perniagaan? 6. 6. 6. Okey. Okey, 6. Okey, so ada 6. Jadi sekarang ni dia suruh, dia punya arahan dia suruh nyatakan. So bila nyatakan, kita nyatakan saja fakta dia. Apa yang ada kaitan bagi gambar tersebut dengan konsep asas perniagaan? So kamu jawab apa tadi? Penjual dan pembeli. Satu dia. Okey, wujud penjual dan pembeli. So, kepala jawapan kena tulislah. Konsep asas perniagaan yang berkaitan dengan KB Frozen and Trading Sdn Bhd ialah satu. Ni kepala jawapan kamu tulis sendiri kepala. Satu ialah penjual dan pembeli. Okay. Penjual dan pembeli. Okay. So maknanya mesti ada penjual lah. Penjual tu adalah KB Frozen and Trading Sdn Bhd. So pembelinya adalah customer kita. Okay. So next. Okay. Memuaskan kehendak dan keperluan pengguna. Betul. Memuaskan keperluan dan kehendak.
dan kehendak. Okey. Sebabnya sebagai sebuah perniagaan, KB Frozen and Trading Sdn Bhd, dia memuaskan keperluan masyarakat lah. Contohnya sekarang ni dia jual daging kan. Daging lembu dengan daging kambing. So memuaskan keperluan masyarakat setempat untuk mendapatkan daging. Okay. Tapi sebab yang soalan ni suruh nyatakan sajalah. Okay. Nombor 3. Barang dan Nombor 3. perkhidmatan. Barang dan perkhidmatan. Okey, betul. Barang dan perkhidmatan. Okey. Dia jual apa ni? Barang ke perkhidmatan? Barang. Dia jual barang iaitu daging. Yes. Okey. So kalau soalan suruh jelaskan, maksudnya kamu jangan kamu tulislah barang dan perkhidmatan, tapi dekat dia punya huraian kamu tulis daging KB Frozen and Trading Sdn Bhd jual daging. Jual daging lembu. Okey. Begitu jugalah kalau ada gambar, contohnya gambar doktor. So kamu boleh buat barang dan perkhidmatan, tapi untuk huraian dia kamu tulis perkhidmatan doktor. Okey, boleh jadi kena bezakan antara barang dan perkhidmatan. Tak boleh tulis semualah. Contohnya kamu kata perkhidmatan yang diberikan oleh KB Frozen and Trading Sdn Bhd ialah menjual daging. Macam tak sesuai. Contohnya kalau kamu kata KB Frozen and Trading Sdn Bhd memberi perkhidmatan menjual barang dari rumah ke rumah, itu boleh. Okay? Jadi kena tahulah macam mana, apa maksud perkhidmatan, apa maksud barang. Boleh Okay. Next. Yang keempat. Apa dia? Keuntungan. Keuntungan perniagaan. Okey. Keuntungan perniagaan. Okey. So setiap dari perniagaan mestilah nak dapat keuntungan. Okey. Nak dapat keuntung macam mana? Siapa boleh beritahu nak dapat untung macam mana? Harga jual tolak kos. Ataupun kita kata hasil jualan tolak dengan belanja ataupun kos lah. Dapatlah untung. Okey. So kalau hasil lebih daripada kos, dapat untung. Kalau lah kos lebih daripada jualan, maksudnya rugilah. Okey. Maksudnya banyak belanja berbanding apa yang kamu dapat. Okey. Settle soalan nombor 1. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okey. Kalau tak faham boleh tanya nanti cikgu terangkan. Okey, kita pergi pada soalan kedua pula So, dia kata kat sini terangkan. So, selalunya kalau soalan dia tak ada 3 markah macam ni. Contohnya dia bagi kat sini rakan kongsi lelap 2 markah. Rakan kongsi aktif 2 markah. Itu SPM Contoh soalan SPM lah. Okey. Rakan kongsi kita belajar ada berapa jenis rakan kongsi? Siapa ingat? Yang tak ingat boleh rujuk buku. Ada berapa jenis rakan kongsi yang kita perlu belajar, yang kita perlu ingat? 5. Okey, ada 5. 5 tu apa? Rakan kongsi berhad.
Rakan kongsi berhad. Lagi? Lelap. Rakan kongsi lelap. Lelap. Lelap, aktif, berhad, Biasa. biasa. Okay, dah Nominal. habis. Nominal. Kongsi nominal. Nominal. Okay. So kena ingatlah jenis rakan kongsi. Soalan ni memang akan keluar lah selalu dalam dalam soalan kertas 1. Memang dia tanya pasal rakan kongsi ni. So, kalau kamu rakan kongsi tak ingat, susahlah. Okay, cikgu tulis sikit dulu. Berhad, nominal. Okay, kemudian biasa, aktif. Okay, so ada 5. Sekarang ni dia suruh terangkan rakan kongsi lelap dengan aktif saja. Okay, berikan cikgu yang lelap dulu. Menanggung Lelap ni maksudnya liability tidak terhad. sekejap. Yang lelap dulu ya. Lelap. Lelap dia tanggung liability Tidak terhad. Sekejap lagi cikgu bincangkan apa maksud tidak terhad ni. Okay. Tidak terhad. Okay. Lagi? Dia aktif tak dalam pengurusan? Tidak aktif. Okay, tidak aktif Tidak. dalam pengurusan. Tidak aktif ni maksudnya tidak terlibat dalam pengurusan. Nah. Okay. Tidak aktif dalam pengurusan. Jadi maksud tidak aktif ni maksud sumbangkan apa? Modal saja. Dia sumbangkan modal sahaja. Itu nak tanya siapa yang tahu pasal maksud liability tidak terhad? Siapa boleh beritahu? Apa maksud liability tidak terhad? Liability tidak terhad. Apa? Siapa? Kuat sikit. Tak dapat cikgu, tak dapat. Siapa yang boleh jawab? Siapa-siapa? Tak dapat pula. Siapa yang boleh beritahu dengan maksudnya dengan cara yang orang lain boleh faham? Marcus? Liability tidak terhad? Mihoi? Tanggungan dia. Tanggungan. Okey, liability ni apa liability? Hutang. Liability ni kan hutang, okey? Lalah cikgu Apa cikgu? beritahu dulu. Liability ni hutang. Oh, liability tu Maksud hutang. dia liability ni hutang. Okey. Contohnya lah, syarikat mengalami kerugian dan bankrupt. Okey. So, hutang tersebut kena bayar. Okey. Jadi, kalau rakan kongsi tersebut adalah rakan kongsi lelap, bermaksud kalau hutang yang syarikat terpaksa tanggung tu tak mampu dia bayar, bermaksud rakan kongsinya pun kena bayar. menjelaskan hutang menggunakan aset mereka sendiri. Boleh faham? Okey. Contohnya macam ni lah. Rakan kongsi lelap ni
nama dia A. Okey. Dia bekerja dengan sebuah syarikat. Okey, kemudian tiba-tiba syarikat ni bankrupt. Okey. So dia pun terpaksa bayar hutang. So bila bayar hutang, A terpaksa tanggung sekali ambil dia punya aset untuk bayar hutang syarikat. Itu maksudnya menanggung liability tidak terhad. Maksudnya dia pun tanggung. Maknanya kalau dia ada rumah. Ya, dia tanggunglah semua hutang tu. Maksudnya semua rakan kongsi akan menanggung hutang yang hutang syarikat. Dia terpaksa bayar guna aset dia sendiri. Contohnya dia ada rumah. So dia terpaksa gadai rumah dia lah. Bayar hutang syarikat. Okey, boleh faham tak? Boleh. Itulah maksudnya liability tidak terhad. Okey. Walaupun dia tidak aktif dalam urusan. Walaupun dia sumbangkan modal saja. Tapi bila time syarikat mengalami kerugian, syarikat terpaksa, maksudnya kalau syarikat bankrupt, maknanya syarikat nak tutup. Jadi dia terpaksa bayar hutang. Bila bayar hutang, so semua sekali kena tanggung. Okay? Maknanya kalau ada aset tu masuk duit lah. Duit tunai, rumah, kereta ke. Okay? So kalau tak cukup maknanya seorang sikit-sikit lah. Kan rakan kongsi ni kan ramai kan. So sikit-sikit kena bayar. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay, sekarang ni cikgu nak tanya. Kalau rakan kongsi lelap adalah menanggung liability tidak terhad, so rakan kongsi aktif dia tanggung liability terhad juga tak? Tanggung. Ya. So jawapan untuk rakan kongsi aktif samalah. So rakan kongsi aktif. So jawapan dia pertama dia tanggung juga liability tidak terhad. Okay. Tidak terhad. Sama juga. Okay, lagi? Dia aktif Aktif. tak dalam pengurusan? Ya, dia mengurus. Dia aktif ataupun aktif dalam pengurusan. Sekejap aktif dalam pengurusan. Maksudnya terlibat dalam pengurusan lah. Jadi lagi? Ada lagi nak beritahu pasal rakan kongsi aktif? Dibayar gaji secara bulanan. Dibayar gaji. Dalam pengurusan, okey. Jadi dia dibayar gaji. Okey. Ni beza antara rakan kongsi lelak dengan rakan kongsi aktif. Yang bezanya ni je lah ni beza dia. Ni. Okey. Yang sama tu iaitu tanggung liability tidak terhad. Sama je. Okey, dari segi bezanya, maksudnya dari segi beza, itulah. Seorang aktif, seorang lagi tak aktif. Seorang sumbangkan modal saja, tapi seorang lagi dia dibayar gaji secara bulanan. Tapi dia sumbang modal juga. Okey? Aktif ni dia sumbang modal juga dan dia dibayar gaji secara bulanan. Okey? Okey, dalam banyak-banyak rakan kongsi ni yang mana tak tanggung liability tidak terhad? Ada 5 tadi rakan kongsi yang mana tidak menanggung liability tidak terhad? Rakan kongsi berhad. Rakan kongsi berhad.
Rakan kongsi berhad je yang tidak menanggung liability tidak terhad. Maksudnya dia menanggung liability terhad je lah. Maksudnya dia hanya laburkan modal yang diberikan saja. Contohnya bankrupt. Syarikat A bankrupt maknanya dia tolak modal dia je lah. Oh. Okey? Modal yang disumbang saja. Itu kelebihan berhad. Okey, ni kelebihan. Dia seorang je lah. Dia punya rakan kongsi berhad saja yang menanggung liability terhad. Maksudnya liability-nya terhad kepada modal yang disumbang sahaja. Okey. Yang lain ni sama. Aktif, lelap, nominal, biasa, semua sama. Okey. 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 Kita punya kelas hari ni. Ada soalan nak tanya? Dua je lah soalan. Satu A, satu B. Dapat salin tak semua tadi? Dapat. Dapat. Kan? Siapa yang tak dapat? Semua dapat. Okey, ada soalan nak tanya tak? Tak ada. Tentang 4 konsep asal perniagaan dan terangkan jenis rakan kongsi. Senang je kan? Soalan yang selalu keluar lah kalau dalam SPM, okay?